Abang sumpah Ais tak tahu. Mana kau boleh tak tahu? Kau dalam gambar ni. Abang sumpah Ais tak tahu. Kau tahu, bagi tahu siapa? Ais tak tahu, Abang. Abang. Ni, anak kita, Abang. Apa ni? Anak kita. Kalau Abang tak kesian kat Ais, tak apa. Kesian kat anak kita, Abang. Kau nak bagi tahu kau mengandung sekarang. Ni anak siapa? Ha? Ni anak siapa? Anak kita. Bukan anak kita, bukan anak aku. Ni siapa anak ni? Ha? Anak kita, Abang sumpah. Aku tanya gambar lain, kau bagi aku gambar ni. Kenapa? Anak kita. Ni anak siapa? Yang ini siapa? Ni gambar ni. Aku nak tahu sangat ni. Siapa? Abang kena percaya saya. Abang ni anak kita. Sudah abang yang sah. Kau ni. Abang jangan buat Ais macam ni, Abang. Abang jangan buat Ais. Kau bergambus daripada rumah ni. Ram, kau cari balik jantan dalam gambar tu, kau suruh dia pergi bela anak haram ni. Saya berdempa bila tengok kekerasan yang sebegitu rupa disebabkan amarah kan. Kalau kita tak boleh nak kawal, mungkin itulah yang akan terjadi. Dan hari ini kita nak bawakan kenapa cepat marah. Kita nak beri ataupun perincikan berkenaan dengan isu ini dan kita ada 3 tetamu kita di studio, Syira. Ya. Yang pertama di sebelah saya, kita bersama dengan Syaz. Apa khabar, Syaz? Khabar baik, alhamdulillah. Perkembangan terbaru? Perkembangan terbaru ya. Saya ada single. Okey. Wow. Sekejap lagi kita akan Kejap lagi kongsikan. kejutannya. Okey. Dan kita bersama dengan Zarul Umbrella sekali lagi. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Perkembangan Zarul. Okey, sekarang untuk pengembangan dari segi seni suara saya baru je. Sebenarnya dah lama masa PKP tahun 2022 itu hari saya ada single terbaru bersama Ajai, Sepenuh Hati. Ui. Ajai, Ajai. tak nak belanja sikit? Nanti. Okey, dan di Ada hujung surprise. dan di hujung sekali kita ada Encik Fauzul, maafkan saya, Encik Fauzul Naim Ishak selaku Perunding Pembangunan Potensi Diri. Assalamualaikum, sihat ya? Alhamdulillah. Terima kasih akan sudi menjemput sekali lagi. Alhamdulillah. Tapi lebih mesra kalau kita senang kita panggil coach. Betul. Okey, kita nak mulakan coach lah terlebih dahulu kan berkenaan dengan kenapa cepat marah ni. Kita nampak macam simple, biasalah manusia memang marah. Marah ni tak boleh nak orang kata jauhkan kalau ada benda-benda yang mungkin boleh trigger kita untuk marah. Betul. Tetapi kenapa cepat marah tu? Lagi-lagi kalau sekarang ni kalau kita baca dekat berita-berita kan, semua sebab marah. Tak boleh nak Memang kawal. menakutkan. Kematian. Betul. Seawal yang usia kecil pun orang kata tak lari. Terlibat juga dalam kes ini. Mungkin boleh kongsikan. Okay, bila sebut tentang marah ni kalau kita kaji-kaji, sebenarnya semua orang pernah marah. Semua orang pernah marah. Dan cuma bezanya, kita marah atas sebab yang berbeza-beza. Okay. Mungkin ada orang marah sebabkan pengalaman silam, ada orang marah sebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang berlaku pada ketika itu yang dirasa bahawa benda itu tak adil untuk dia. Lepas tu sudah marah ni, apa sebab orang marah? Dan kalau kita ikut kajian psikologi, orang marah ni disebabkan 4 perkara. Pertama, disebabkan karakter dia. Memang dia tu adalah orang yang pemarah. Okey. Ada orang tanya kenapa karakter wujud? Kerana karakter ni wujud hasil daripada proses pembesaran dia, didikan dia. Mungkin sepanjang dia hidup sejak dia kecil sampai sekarang, dia ada pengalaman dengan persekitaran yang mana ramai orang marah contohnya. Yang kadang-kadang ada orang tu marah yang jenis tak tahan-tahan. Dan dia merasakan bahawa marah yang tak tahan-tahan ni adalah perkara biasa untuk dia. Itu yang menyebabkan dia tak belajar kaedah untuk menahan marah. Okey. Kerana persekitarannya begitu. Ada orang yang mana mungkin selama dia hidup, dia tak dibenarkan untuk bagi komen, tak benarkan untuk komplain. Dan benda tu berbekas pada dia. Yang menyebabkan dia tu terpendam. Sampai satu ketika tiba-tiba ada benda yang menyebabkan benda tu terkeluar. Itu menyebabkan dia marah. Itu yang pertama. Yang kedua, disebabkan trauma. Benda ni selalu berlaku lah. Disebabkan mungkin zaman-zaman ketika dulu, dia pernah dibuli contohnya. Pernah dimaki, pernah dipukul. Itu juga menyebabkan hasil daripada trauma-trauma itu, pengalaman-pengalaman itu, tiba-tiba wujud pula peristiwa yang mengingatkan dia kembali kepada perkara yang berlaku tempoh hari itu. Itu yang menyebabkan dia keluar juga. Nombor 3 adalah situasi semasa. Ini biasa. Contohnya, kita marah dengan kucing kencing kat sofa. Contohnya, kita marah dengan anak yang mungkin tak melakukan apa yang kita nak mungkin. Dan selalunya, disebabkan apa? Disebabkan kita rasa bahawa berlaku ketidakadilan. Rasa tak puas hati. Itu nombor 3. Dan yang paling teruk adalah nombor 4. Adalah marah disebabkan tak sihat.
isu mental. Itu yang wujudnya OCD, obsessive compulsive disorder. Wujudnya ADHD, wujudnya stres, wujudnya orang kata kemurungan. Sebab tu bila sebut tentang kemarahan, seorang individu pertama dia kena tahu dulu kenapa dia marah. Sebab kadang-kadang orang pun tak tahu kenapa dia marah. Tiba-tiba dia marah. Sebab tu dia menyebabkan penting dalam hal marah ni pertama tomat nina. Saya sebut tentang tomat nina. Yang mana dia kena sedar kenapa aku marah dan kenapa dia buat keputusan untuk marah. Itu benda penting. Itu paling penting. Dan kejap lagi kita akan sambung balik kaedah bagaimana untuk kita nak tahan marah tu. Okey, izinkan saya nak baca komen daripada Cik T. Terima kasih banyak-banyak Cik T. Cepat marah bila situasi orang sekeliling keadaan masa tu tak dapat faham apa yang si pemarah tu hadapi. Ini ke yang kita masukkan ketidakadilan? Isu tentang situasi semasa. Okey. Kadang-kadang kita rasa bahawa orang ni tak faham akulah. Orang ni tak ada kat akulah. Orang ni menyebabkan aku rasa pasti. Itu benda yang nombor 3 tadi. Disebabkan situasi semasa. Okey, baik. Jadi kita dapat lihat bahawa setiap orang ini tahap kemarahan mereka berbeza. Ada orang yang isunya kecil je, tapi dapat dekat dia benda itu jadi besar. Ada orang yang hadapi isu yang besar tapi dia masih boleh kekal tenang dan sebagainya. Kalau boleh saya tanya kepada Syaz sendiri, apa perkara yang boleh buatkan Syaz marah? Okey, sejujurnya Syaz beri pendapat untuk dari pandangan Syaz sendirilah. Pengalaman Syaz sendiri. Sebab kalau kita salah cakap ke untuk fakta untuk semua orang takut tak adil pula kan. Jadi untuk pendapat Syaz sendiri, kalau Syaz marah untuk sesuatu perkara, selalunya apa yang terjadi Syaz contohlah kita nak buat satu perkara tu tapi tak jadi ataupun tak capai macam yang kita nak. Tapi sebenarnya tu tak ada masalah pun. Dia at the end tu baru kita macam okey, kau kena relax dulu, kena sabar dulu. Tapi untuk awal-awal tu dia mesti akan macam kenapa tak jadi tak puas hati rasa nak marah. Tu yang punca jadi orang sekeliling kita beremuk sekali kan orang sekeliling kita. Selalunya macam itulah. Itu salah satu contohlah. Nak buat tak jadi. Tapi menarik juga yang melibatkan orang di sekeliling ni. Kadang-kadang tak ada kena-mengena. Kenapa nak kena marah orang sekeliling kan? Mungkin Zara boleh kongsikan juga. Kadang-kadang kita bawa kereta kan, kita nampak macam kesesakan yang kita dah lambat ke apa kan. Kita tak boleh nak terima kelemahan orang lain. Jadi kita marah. Kan? Marah yang melibatkan orang lain. Pernah ada pengalaman begitu? Potong queue marahlah. Bagi signal marahlah. Sailang kan. Tiba-tiba kita dah beratur panjang, tiba-tiba kau potong. Kita marahlah. Itu pada saya penyebab jugalah kalau saya marah buat kereta, especially traffic, potong queue lah saya paling marah sekali. Tapi but then again, kita ialah mungkin kita tak tahu back story dia tak berak kan atau kecil kan, kita tak tahu kan, tapi kita fikir positif, okey mungkin dia nak cepat. Okey, kita let go je lah. Tapi dalam hati pun tapi kemarahan sampai situ je lah. Situ sajalah. Maksudnya bebas seorang dalam kereta je. Bebas kereta je. Saya tak ada macam nak hentak steering ke, nak buka tingkap woi ke, nak buat satu sign-sign yang tak sepatutnya ke, tak ada. Saya bukan jenis yang tak sampai barang macam tu lagilah. Jadi Zarul cepat marah dan cepat reda ataupun macam mana? Yes, cepat marah. Mungkin cepat marah, nak kata cepat marah tu tak adalah cepat sangat, tapi dia tengok situasi juga. Saya jenis yang orang kata boleh relax lagi. Dia marah pun sekejap je and then reda cepat. Patutlah, sesuai lah kan. Orang kata memang pernah bekerja di orang kata awan biru. Jadi dia punya kesabaran tu tinggi. Memang sangat-sangat diperlukan. Tapi tak pernah ada satu yang macam cuit sikit sampai Zarul rasa macam diam dan pergi. Tak boleh. Ada sebab dia ada satu tahap yang kita tidak boleh tengok dah muka penumpang tu. Sampai kita dah tak boleh tengok muka dia sebab dia pun tak boleh tengok dah muka saya. Sampai tahap adalah backstory dia, isu-isunya kalau saya cerita lebih panjang. Tapi apa yang saya lakukan ialah kita swap. Okay, you take over, you serve dia, I serve your side. Kita ada dua macam tu. Sampai tahap macam tu. Kalau itu tahap yang sampai tak boleh tahan sangat marah. Tapi badan itu selalunya dalam 10 tu sekali je lah jadi macam tu. Jaranglah berlaku perkara itu. Jarang berlaku. Okey, baik, kalau kita bercakap mengenai marah ini juga, kita dapat tengok dari perbincangan kita, dari apa yang kita katakan di awal tadi, lebih banyak perkara-perkara negatif yang menjerumus kepada kesan marah ini. Tapi sebenarnya perasaan marah ini positif perlu ada ke tidak dalam diri seseorang? Kalau kita tak marah, orang pijak kepala kita pula, Encik Fazul. Okey, bila menyebut tentang marah ni ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Marah pertama adalah marah yang pasif. Pasif maksudnya apa? Orang yang mana muka nampak tenang. Muka nampak tenang. Tapi kemarahan tu dia pendam.
Dia pendam. Sampai satu tahap, dia dah tak tahan, dia keluar macam lahar berapi. Lahar api tu kan, meletup. Yang ini perkara yang seharusnya orang kena sedar. Sebab ada setengah orang macam tu. Orang yang mana dia suka pendam. Tak apalah, aku tak payah ekspresi lah. Orang bukan faham aku pun. Tapi dia pendam. Bila sampai satu tahap, dia dah meletup, tak boleh tahan. Itu kadang-kadang benda ni kena berhati-hati. Nombor dua, bukan sebagai pemarah yang agresif. Yang ini kita nampak ni. Bila dia marah, dia baling batu, dia baling cangkul, dia baling pisau, dia marah pergi maki orang. Ini marah yang agresif. Tapi ada juga marah yang nombor tiga. Ni yang jawab soalan Cik Puan tadi. Marah nombor tiga ni marah yang nombor tiga, pemarah yang asertif. Asertif dengan sebab. Marah kerana dia tahu apa yang dia patut buat. Untuk apa? Untuk tujuan mempertahankan diri, untuk memastikan orang menghormati dia. Ini bukan sebagai asertif. Sebab tu kita boleh sebut tentang marah. Marah yang ketiga tak ada masalah. Bagi saya sebenarnya nombor tiga ni adalah orang yang sedar. Dia tahu kenapa dia marah dan sebenarnya dia bukanlah nak marah. Dia hanya mengurus diri dia, mengurus situasi dan mengurus keadaan. Yang kita bimbang yang dua jenis ni. Yang mana pemarah yang pasif dan pemarah yang agresif. Kerana pemarah yang pasif ni kita tak tahu masa bila nak meletup. Tak tahu. Mungkin sekarang nampak macam tenang, relax, muka cool. Tapi kat dalam tengah bergolak. Yang nombor dua, kita tahu dia marah. Yang ni memang, of course, kita boleh lari lah. Kenapa? Sebab kita nampak. Dia adalah orang agresif, orang yang menunjukkan. Yang dua ini yang kita kena berhati-hati. Yang marah yang jenis positif tu dan negatif ni adalah dengan tujuan. Kerana untuk tujuan pertahanan. Sebab marah ni sebenarnya perasaan. Sebab kita adalah makhluk emosi. Makhluk emosi tak boleh lari, dia berperasaan. Sebab itulah ikut kajian Daniel Goleman, dia kata apa? Dan diri manusia ni ada banyak jenis perasaan. Dan salah satunya adalah marah. Cuma yang kita bimbang, marah sampai tahap jadi kekejaman. Marah wujudnya kezaliman. Yang ni kena berhati-hati. Betul. Dia sorry mencelah. Dia marah macam saya contoh marah yang nombor 3 tu kita sebab kita nak ada undang-undang dia. Betul. Kalau dalam flight tu kalau 3-4 kali suruh off handphone tak off. Ada sikit macam biasa. Kita kena up sikit suara lah. Tapi nampak macam marah tapi tak adalah marah. Tapi kalau dah selalu macam tu, itu yang bahaya. Kita bukan nak marah, tapi kena beritahu. Persoalan antara marah dan tegas. Sebab tegas ni lain. Sebab tegas atas sebab. Kerana kita memang ada SOP-nya. Dan kita perlu mempertahankan SOP itu. Itu tegas. Cuma orang nampak macam marah je. Tak. Kita bukan marah. Kita tegas. Kerana kita pegang pada prinsip. Yang marah ni adalah benda yang ada kaitan dengan emosi. Yang ini kena berhati-hati. Dia macam tak marah, nasihat.